Ada tak volunteer nak jawab? Soalan saya tak keluarkan lagi tapi kalau saya tanya mesti semua akan boleh jawab. Any volunteers? Tak nak cuba? Tak nak mencuba. Soalan senang je, soalan senang. Saya rasa semua boleh jawab. Inshi. Okay, Inshi. Cuba Inshi nyatakan satu kuliah yang Inshi rasa Inshi nak masuk dalam tu dia ada butterfly in your stomach. Butterfly in your stomach tu saya takut ke Miss? Rasa kalau nak masuk kelas pensyarah tu ke cikgu tu rasa macam bercakap macam kecup perut macam sesati dia. There is no soalan ni bukan untuk offense apa-apa tapi it's just nak bagi contoh. Okay. Kalau universiti Dr. Dolah kot. Kalau sekolah ada satu English teacher tu dia sangat garang waktu form 2. Okay, mungkin English teacher tak kenal. Okay, yang saya kenal ialah Dr. Dolah. Kenapa Inshi rasa dalam kuliah tu Inshi rasa macam apa? Macam sentiasa berdebar je dalam kelas dia tu. Sebab nanti dia suka main pick je nama orang lepas tu dia suruh kita jawab. Lepas tu kedua dia punya expectation dekat student tu high. Kadang-kadang kita tak faham apa yang dia ajar. So macam bila dia tanya tu kita tak tahu nak jawab. Macam tu. Okay, dia akan tanya, dia suka tanya soalan betul tak? Pernah tak Inshi rasa macam patutlah doktor dah tanya macam ni. Sebenarnya dia nak aku jadi macam ni. Pernah tak rasa? Pernah. Ada certain soalan yang dia tanya tu sebenarnya untuk dia relate benda lain ataupun sebenarnya bila dia tanya tu sebenarnya nanti nak masuk exam. Macam tu. Okay, alright. Okay, thank you Inshi. Okay, kalau saya tanya siapa saya tanya Fatin lah. Fatin. Bukan Fatin Azikah, seorang lagi Fatin tu. Fatin saya ke Miss? Fatin. Fatin pula. Fatin Nabila. Fatin rasa kalau dalam ramai-ramai pensyarah ke, cikgu Fatin kat sekolah ke, rasa macam kalau masuk kuliah dia ke kelas dia rasa macam berdebar je rasa. Benar. Kenapa? Sama dengan Inshi. Sama juga lah. Sebab dia garang. Satu mungkin sebab macam kita tak tahu macam mana nak cakap. Dia macam Dr. Dolah, kita tahu dia garang. Lepas tu dia suka pipik nama orang je kan. So jadi saya pun suka pik nama orang juga. Ni kalau kelas lain, kelas mana menyampah, kelas mana menyampah ya. Okay, so dia thank you Fatin. Sama jugalah dia punya. So saya nampak kat situ macam dia punya kekuatan untuk kekuatan cikgu tu adalah dia membuatkan student dia hormat dia. Macam tu lah. Okay, student dia hormat dia. Okay. Alright. Thank you Fatin. Okay, pernah tak you rasa sebab saya pernah approach lah Dr. Dolah sebab situasi isu ni dah lama sangat daripada zaman dia balik daripada US dulu. Memang itu cara dia kata. Saya tak sebab student duk jumpa saya masuk keluar Dr. Dolah dia menangis, ada yang ni kan. Okay, jadinya student jumpa saya lah kata macam ni. So saya approach lah dia. Saya dengan dia aku kau je lah kan. Lah kenapa kau macam ni kat student aku macam ni dia kata dia bukannya nak kenakan sesiapa tapi sebab dia nampak student dia student kat JPST ni tak boleh nak berfikir dia kata. Saya tak tahu you realize ke tidak sebab bila dia tanya tu semua macam berfikir sampai bernafas. Apa lagi nak jawab, betul tak? Sampai tak cukup nafas fikir.
So that is the process of thinking, dia kata. So saya terimalah jawapan dia kata bila aku tanya soalan semua sama ada tunduk atau tengok tempat lain sebab tak nak kena panggil kan. Tapi dalam fikiran dia dah tahu dah siapa kan. Kadang ada favorite person dia kata. Okay, tapi dia kata bila dia buat macam tu student aware dan kadang-kadang student bersedia walaupun jawapan dia tak benar betul. Dia tak orang kata tak judgemental student sebenarnya. Dia lepas tu dia tak ada denda ke apa kan. Dia tak adalah pergi sampai habis kelas macam tu. Tapi actually dia proses yang Dr. Dollah buat tu adalah ada satu nama. Anybody can guess. Proses yang dia lakukan dalam kelas tu kadang-kadang dia tak pamerkan apa point-point yang dia ajar. But then bila dia tanya pelajar, finally dia harapkan jawapan tu keluar dan the students akan berfikir secara mendalam supaya jawapan tu keluar. Dia beranggapan macam itu dia punya kehendak, dia katakan. Okay. So actually that is the process yang kita akan belajar hari ni. Anybody can guess what is term yang digunakan oleh Dr. Dollah tersebut. Pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran definitely memang betul lah. Aida kata penyoalan. That penyoalan is cara dia, tapi ada satu term lagi menunjukkan proses Dr. Dollah mengajar tu is menggunakan kaedah tersebut. Dia kata critical thinking lagi. Psycho. Psycho. Lagi dia start daripada huruf P. Akhirnya G. PUBG. Tak ada, bukan PUBG. Itu memasa gila lelaki. Apa dia? Start huruf P, akhirnya huruf G. Ada 7. PM ke BI pun? We are using English. Satu kataan, bukan 3 perkataan. Apa dia? Cepat. Cuba siapa boleh start huruf P, akhirnya G, tak berapa nak tepat Hadi. Sebelum dia memang sebelum G memang N, memang I. Sekejap. Betul ada. Pressuring. Pressuring. Kurang tepat Ismail. Boleh cuba sikit lagi nak betul. Tepat sama. Apa dia? Lepas PR. Gapa dia? Cepat. Sebentar dong. Apa dia? Preaching. Masih kurang tepat. Sebelum ing B. Tak? Maksud dia ada tak jawapan tepat? Processing planning pun tak betul. Preaching pun tak betul. Dia PR. Problem. Alamak. Problem. Alamak cuk. Ni. Problem. Betul. Okay. Probing. Biasa dengar tak perkataan probing? Tak betul Tika, bukan providing.
Probing sebab ada tujuh perkataan je. Probing. Probe. Cuba cari cuba cari maksud probing dalam Google. Probing. Probe. Oh, ya ke? Probing question. Cuba cari probing question. Probing questions. Dapat tak? Okey, Kira tulis kat sini, dia kata soalan yang mendorong pelajar berfikir secara lebih mendalam. Okey. Aida kata encourage student fikir lebih mendalam. Okey, betul. Latifah kata to search into and explore very thoroughly. Okey, very good. Okey. Alright, ada lagi tak masuk probing? Okay, alright. So ini yang kita akan tengok hari ni. It's not penyoalan yang Miza kata proses mendapatkan jawapan dari pelajar dengan lebih lanjut. Okay. So ini yang kita akan tengok how kita nak mengimplementkan atau menggunakan penyoalan secara probing dalam pengajaran. Okay. Tapi actually dalam probing ni dia ada cara-cara kita nak melaksanakan dan kita ada soalan-soalan bagaimana kalau pelajar kita menjawab tidak tepat. Kita ada cara untuk encourage dia orang untuk lebih mencari jawapan. Okay. So untuk hari ni kan, saya share. Okay, so hari ni kita akan explore sama-sama tentang penyoalan berbentuk probing penyoalan probing. Saya tambah sikit dekat sini. Tidak confuse. Yang sebabnya nak katakan penakkulan bukan penakkulan, dia bukan penyoalan penakkulan. Mungkin ada certain buku dia kata penyoalan berbentuk penakkulan mungkin berkaitan lah, tapi saya lebih suka menggunakan probing sebab dia menggambarkan betul-betul apa yang reflect betul-betul the process of kita nak menyoal pelajar. Okay, so you get me on apa yang Dr. Dola. So hari ni saya akan train you all bagaimana untuk menjadi seorang bagaimana untuk menjadi Dr. Dola sebenarnya. Nak tak Puan? Tapi actually that is the intention lah, sebab dia nak menggalakkan pelajar untuk berfikir mungkin. Lepas tu feedback dia tu tak berapa ada orang yang tak berapa nak selesa cara dia feedback pada pelajar itu, sebab yang saya terima memang setiap semester kalau kaedah RBT memang ramai pelajar akan pergi kepada saya mengadu bla 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 kan. Okay, jadi saya pun malas nak cakap apa-apa. Dia kata itulah cara dia mengajar. Memang itu sebab dia kata cara dia untuk supaya pelajar berfikir secara mendalam. Itu dia punya intention lah. Okay. So hari ni actually kita akan tengok you all boleh objektif bagi untuk hari ni sebenarnya untuk lihat nama pelopor dalam pembentukan soalan. Tapi nama pelopor ni is not pakar dalam probing, tapi is about bagaimana pemikiran nak membentuk soalan. Lepas kita akan tengok maksud penyoalan probing, tujuan penyoalan, kita akan tengok komponen dan kita akan juga tengok proses dalam penyoalan. Dia ada proses-proses dia. Untuk saya ada 5 langkah. Okay. 5 langkah tu yang penting untuk you all laksanakan soalan penyoalan probing dalam classroom. Dan the last objektif yang terakhir adalah di akhir pengajaran you all boleh bagi contoh penyoalan
probing dalam tajuk pengajaran masing-masing. Okay, kalau kita masuk terus sebab kalau misalnya kalau saya kalau you all tak belajar, misalnya belajar the 5 step dalam penyoalan, itulah kesannya. Sebabnya kesan dia kalau you all tak belajar kan, tadi saya tanya bila saya sebut saya nak jadikan you all hari ni menjadi Dr. Dola semua masing-masing. Okay, so nak tak nak hari ni kena belajar cara probing yang betul supaya in order untuk menjadi cikgu yang lebih baik, cikgu yang lebih senang boleh belajar. That is tujuan saya untuk kita sama-sama explore soalan probing ni apa. Okay, alright. So kalau kita tengok dalam peloporan ni kan, pelapor atau pelopor is orang yang mula-mula mengkaji tentang penyoalan. Definitely belum lah, sebab belum dia mengkaji tentang level of cognitive pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis diskusi yang kita dah belajar yang domain kognitif. Okay, dia antara nama besar lah dalam pembentukan soalan-soalan level dalam domain kognitif. Kemudian selain daripada belum, kita ada Sanders. Sanders ni dia juga antara guru nama besar dalam dunia pendidikan dalam pembentukan soalan, di mana dia menekankan memory, translation, interpretation, application, analysis, synthesis and evaluation. So dia sama juga, cuma Sanders ni dia punya finding ataupun dia punya orang kata dapatan ni tidak begitu menonjol macam belum. Dapatan belum ni lebih diterima pakai di seluruh dunia. Okay. Alright, di samping belum dengan Sanders, ada a few lagi iaitu Eschner, Kahner dan Gilbert. Okay. Eschner ni dia lebih kepada macam creative thinking. Okay. Kahner dia daripada soalan yang konkret, soalan abstrak dan soalan yang kreatif. Daripada konkret tu maknanya soalan yang jawapan dia memang itu. Kalau contohnya soalan yang ibu negara Malaysia is Kuala Lumpur kan, is konkret. Kalau abstrak tu boleh terangkan keadaan suasana Kuala Lumpur di waktu malam. So dia lebih orang kata lebih abstrak. Kreatif tu kita boleh kata okay, awak bayangkan jikalau berlakunya musim sejuk di Kuala Lumpur. So soalan tu lebih kreatif. So kerana dia cara soalan tu dia lebih merujuk daripada soalan konkret, abstrak dan kreatif. Thinking out of the box. Okay. Kalau Gilbert, soalan dia menekankan soalan bentuk convergent dan divergent. Okay. Kalau convergent ini soalan dia berpegang pada fakta. Kita kumpulkan fakta-fakta, kita dapat jawapan. Tapi divergent ni, okay, dia divergent ni lebih diverse. Maknanya dia it's not about facts, tapi lebih pada idea. Facts tu kita boleh guna, tapi kita lebih pada idea. Contohnya macam bagaimana untuk dapat plating yang cantik, dapat plating yang not perfect tapi yang orang kata yang menarik menarik minat ataupun menarik untuk orang lebih makan makanan kita. So what is the idea? Memang fakta dia mungkin ada fakta-fakta kata okay, makanan perlu diletakkan dalam bentuk jam, ada protein, itu dia punya facts, tapi we don't want that. Kita nak lebih diverse, kita kata okay, jadi apa yang menyebabkan orang suka nak, bila tengok makanan itu orang akan lebih menarik minat. So kita akan fikir warna yang pelbagai, lepas tu warna yang pelbagai tapi tidak mencolok mata, tapi tidak menyakitkan mata. Okay, warna sesuai. Lepas tu penggunaan pelbagai tekstur. Jadi that is kita kata divergent, the idea, not the facts only. Kalau convergent is about the facts, tapi divergent ni is about creating idea. Okay, that is Gilbert. Okay. So inilah antara nama-nama dia kan, tapi saya suka macam Kahner dan Gilbert punya cara pemikiran. Okay, you all boleh baca sebab saya ni dah belajar, you all dah belajar dalam kemahiran berfikir ataupun subjek-subjek macam tu. You all dah belajar belum? Cara pemikiran secara kreatif. I'm sure you have been
learn somewhere. Okay. Alright. Okay, so tadi macam saya dah bertanya pada you all tadi. Okay, ini yang mungkin yang Kira, Aida, Tifa, Miza semua dapat. Sorry, yang dalam English ni mungkin you are copy daripada Google. Okay. If you, kalaulah awak sebagai, okay, kalau saya sebagai student kepada saya tak nak jadi student pada siapa-siapa lah. Kalau I mean apa saya nak tanya tadi? Okay. Allahu Akbar. Kalau you perasan, saya selalu tanya soalan yang agak soalan ni tak ada betul tak ada salah. Saya pernah tanya soalan sebegitu dan saya juga pernah tanya soalan betul ke tidak kan. Okay, kadang-kadang soalan itu tidak ada jawapan di dalam tidak ada jawapan di dalam mana-mana. Okay, lebih pada experience macam tu. Okay, jadi that kind of thing yang kita nak belajar berfikir. Dikaitkan dengan cara berfikir, cara hidup dia, pengetahuan sedia ada dan dia boleh menjawab apa yang kita tanya berdasarkan itu. Jadi probing tu sebenarnya adalah proses soalan probing direka untuk menggalakkan pemikiran mendalam tentang sesuatu topik tertentu. Okay? Jadi kalau kita lihat tujuan dia untuk menggalakkan pemikiran kritis serta untuk mendapatkan penerokaan pemikiran dan perasaan peribadi mereka tentang sesuatu subjek tertentu. Jadinya dia lebih kepada untuk pendapat peribadi, okay, dan dia orang punya pemikiran dan pendapat peribadi mereka tentang probing. Okay. Jadi kalau saya tanya kepada Inshi dan Fatin tadi, siapa pensyarah yang Inshi dan Fatin rasa bila mengajar macam tu kan. Okey, jadi dekat sekolah macam ada, dekat universiti pun ada. Kenapa rasa macam tu? Sebab cikgu tu banyak tanya soalan, pensyarah tu banyak tanya soalan. Okey, that is yang kita kata jawapan tu tak ada di mana-mana tapi is lebih kepada pendapat dan pemikiran kita sendiri. Okey, Fatin ada memberitahu kata okey, sebenarnya bila Dr. Dollah dibuat sedemikian, pelajar akan jadi lebih respect pada dia. Itu pendapat Fatin lah. Itu pendapat Fatin. Mungkin orang lain ada pendapat nampak daripada segi pro dengan cons dia, ada dia punya efek dia. Okay, jadi itu pendapat masing-masing. So jawapan dia tidak salah, tidak betul. Tapi itulah hakikatnya. Okay, itulah hakikatnya. Bila saya probe soalan itu, Inshi kata macam ni, Fatin kata macam ni. Fatin kata ada kebaikan. Inshi kata ada kebaikan, ada keburukan. So that is soalan probing sebenarnya sebab there's no wrong and right answer, lebih kepada untuk kita nak gali, lebih kepada menggali sampai kita nak jawapan yang betul-betul kita dapat. Okay, alright. So kalau kita lihat komponen dalam soalan probing ni, kalau kita tengok, kenapa saya sekejap, satu nombor dia hilang. Okey. Kalau ini adalah komponen penting, maknanya cara terbaik kita nak probing pelajar lah. Okay, kita nak probing pelajar. Okay, make sure kalau kita nak probe, ada satu perkara yang kita tekankan dalam itu. Okay, macam soalan yang saya probe tadi kat you all, apakah namakan seseorang yang bila masuk, okay, itu satu. Dia fikir kenapa. Okay, kenapa berjadi begitu? Soalan itu dia fokus pada satu.
dia tak, cuba namakan dan kenapa, lepas tu apa yang terjadi, dia tak masukkan 2, 3, 4 perkara dalam satu soalan. The student cannot think a lot of things at the same time. So you have to go one by one. Nak probe soalan tu, kita probe soalan satu-satu. Okay, alright. Dan soalan itu yang keduanya mesti jelas, tepat dan ringkas. Okay, jelas, tepat dan ringkas. Tetapi dalam kita nak menyoal pelajar, kita sebenarnya asalnya soalan saya itu adalah kenapa bila masuk kepada pencerahan tersebut, soalan asal saya, kenapa masing-masing jadi gementar. Soalan saya nak tahu itu je, itu soalan saya. Tapi saya mulakan dekat sekolah dulu, dekat universiti ke, ada tak pensyarah yang bila nak masuk, itu soalan intro. Itu soalan intro actually. Okay. Contohnya lagi yang saya boleh bagi. Okay, kalau kat UPM kan banyak tempat jogging kan, betul tak? Banyak tak pathway yang you all boleh pergi jogging? Banyak. Cuba. Zara selalu jogging. Siapa? Zara selalu jogging. Betul ke Zara? Zara jogging kat mana? Zara? Okay, Expo. Okay, saya nak itu soalan intro saya belum probe soalan yang betul. Okay, saya nak tanya Zara, kalau Zara jogging di Bukit Expo dengan jogging di rumah Zara, apa perbezaannya? Perbezaan dari segi persekitaran pun. Persekitaran apa? Macam mana maksudnya? Maksudnya kalau dekat Bukit Expo tu, saya rasa persekitaran saya selamat. Sebab ramai student, jadi macam saya tak rasa orang asing. Kalau macam dekat persekitaran rumah ni, tak ada orang sangat. Jadi rasa macam tak selamat pun. Okey, lagi? Selain pada tu? Dari segi fasiliti. Fasiliti macam contohnya apa? Contohnya kalau dekat rumah ni, taman dekat rumah dia macam tak ada banyak sangat. Maksudnya macam tak rasa, tak feel lah jogging tu. Kalau Bukit Expo tu rasa macam semangat pun. Sebab apa? Fasiliti siapa yang ada kat Bukit Expo Dia macam tenang pun sebab ada kolam, lepas tu boleh tengok sunset. Dia boleh cuci mata. Boleh cuci mata pun, tu yang penting. Boleh cuci mata. Lepas tu kalau saya perasan kalau Bukit Expo kan dia ada macam spot-spot tertentu yang kita boleh buat exercise. Kan dia dibuat macam ada besi ke tempat kita nak buat exercise tu kan. Okay. So itu soalan yang saya probe pada Zara sebab saya nak tahu kenapa suasana di UPM itu lebih kondusif untuk melakukan aktiviti senaman. Sebab di UPM ada facilities, lepas tu dia punya persekitaran tu ada kolam. So that is faktor-faktor penting yang boleh kita ambil untuk mungkin nak membentuk satu projek untuk buat pusat rekreasi ke apa. Jadi that is macam mana kita nak probe soalan-soalan itu supaya pelajar tu berfikir dan keluarkan idea-idea tertentu kan. Okay, jadi soalan itu mesti jelas, tepat dan ringkas. Jadi kita nak probe pelajar, jangan soalan yang serabut. Jadi kita dah kena plan soalan dia. Okay, alright. Soalan probe itu kita cuba elakkan soalan ya tidak, sebab soalan ya tidak itu tidak menggali pendapat pelajar. Soalan pertama, soalan pengenalan, intro tu boleh ya tidak, tapi bila kita probe soalan yang betul-betul untuk probing memang tak boleh lah, sebab mesti kata okey cuba ceritakan bagaimana lebih kepada orang kata apa kata supaya mendapat jawapan yang lebih panjang. Jadi kita fokuskan kepada soalan yang convergent ataupun divergent tadi yang saya cerita. Dan nombor 5, kepelbagaian aras kesukaran belum taksonomi. Maknanya kita pelbagaikan. Kita mulakan soalan ni tidak, itu soalan intro, baru lepas tu kita kata cuba ceritakan kenapa macam tu. Soalan-soalan yang pelbagai level lah, dan wujudkan siri soalan terdiri daripada 3-4 soalan aras rendah hingga ke soalan aras tinggi. So dalam proses kita mengajar, kita kena ada sentiasa probe soalan, sebab bukannya cikgu tak boleh bercakap, tapi kita kena sentiasa bertanya pelajar supaya pelajar aware apa yang kita ajar dan mereka boleh sentiasa berfikir. Okay, that is kenapa kita perlu
prop soalan. Itu yang sebenarnya berlaku dalam kelas Dr. Dola. Walaupun dia tak cakap lagi, you dah fikir, apalah Dr. Dola nak tanya. Apa yang dia nak tanya tu pun you tolong fikirkan. Siapa lagi yang kena tanya, siapa lagi yang dia nak tanya hari. Awak dah berfikir sampai tahap sebab you aware dalam kelas dia. Siapa yang nak kena tanya, apa lagi soalan kan masing-masing dah masing-masing aware. That is one of the ciri yang bagus ataupun kesan yang bagus bila kita probe soalan. Maknanya student tiada bersedia, student sentiasa aware supaya boleh menjawab dengan baik jika ditanyalah. Alright. Okay, kalau aras-aras biasa ini saya tak perlu orang kata saya tak perlu huraikan lagi lah. Okay, this is langkah yang penting lah. Okay, ini yang kena diperbetulkan. Okay, ini yang kena diperbetulkan untuk memastikan the process of probing itu betul dan kesan dia tidak menjadi negatif pada pelajar. Okay, saya nak bagi you all 2 minit untuk berfikir untuk penuhkan ruang kosong ini. Boleh berbincang, saya bagi 2 minit tak cukup kot. 3 minit lah untuk you all tengok satu-satu, cuba fill in the blanks. Lepas ni kita bincang. Saya bagi 3-4 minit, pukul 4.46 kita get back untuk discuss balik. Puan. You all tadi nampak slide yang ni ke slide yang lain? Yang ni. Slide yang ni. Tak nampak slide yang lain kan? Okay. Puan. Ya? Kalau kita probing ni kan kita keep asking student untuk correct kan. Betul. Idea. Jawapan. Kan? Jawapan. Lepas tu end of the conversation tu, perbincangan tu, adakah lecturer atau cikgu tu dia yang membuat kesimpulan ke ataupun student ataupun kedua-duanya betul? Dua. First kita boleh minta pelajar cuba rangkumkan apa yang Pak Ain cakap, apa yang Izma cakap, apa yang Fatma cakap. Cuba rangkumkan idea. Tapi selepas Pak Ain cakap, cikgu kena kukuhkan lagi. That is sebenarnya cara yang betul. Okay. Right.
Okay, boleh kita discuss dah? Comel Pak Wisma. Okay, boleh kita discuss dah? Okay, alright. So definitely kalau kita nak buat proses probing menyoal dalam bentuk probing, yang pertamanya memang kita perlu lontarkan soalan lah kan. Soalan apa? Alright, cuma soalan ini biasanya saya akan mulakan dengan soalan intro dulu. Soalan intro sebelum kita probe soalan yang betul. So the first one it would be soalan intro. Intro. The second one baru soalan okay, the second one, the third one, the fourth one, the fifth one, soalan seterusnya baru soalan yang berbentuk probing apa yang kita mahukan daripada pelajar-pelajar kita Okay, so it can be the second, the third, the fourth, the fifth one Right. So lepas kita lontarkan soalan, what would be the second step? Anybody knows? Bagi masa. Bagi masa. Siapa nak huraikan macam mana bentuk bagi masa tu? Apa term yang kita guna dalam kita nak kata kita bagi masa? Pause. Apa Beri term yang peluang untuk student berfikir. Alright, betul. Kita beri peluang pada student berfikir ataupun nama yang biasa kita gunanya ialah terminologi yang biasa kita guna ialah waiting time. Okay, waiting time, not wasting time tapi waiting time. Okay, waiting time tu adalah di mana kita memberi masa pada pelajar macam mana you all cakap tadi. Okay, waiting time ni adalah untuk apa tadi? Siapa cakap tadi? Apa untuk apa tadi? Memberi apa? Asya? Pelajar untuk berfikir. Yes, memberi peluang pelajar untuk berfikir. Okay, berfikir. Okay, that is what we call waiting time. Berapa tempoh dia? Anybody knows? Berapa tempoh yang boleh kita beri waiting time pada student tu? Anybody knows? 2 hingga 3 minit. Sesuai ke? Izma kata 2 hingga 3 minit. Tengok soalan. Kalau soalan panjang 2 hingga 3 minit. Soalan lagi panjang 5-6 minit. Okay. Alright, betul kata Izma, memang apa ni kata bergantung pada soalan. Okay. Tetapi kalau soalan macam soalan yang saya lontarkan kepada you all awal-awal tadi, tak banyak masa yang saya beri. Okay. Paling sekejap kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5 second. Paling sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Sambil kita kira dalam hati kita tengok muka pelajar kita. Over the class kan. Alright, sampai ke nombor 5. Okay, kita beri kepada sukarela. Okay, saya cakap tadi. Okay, anybody volunteer nak jawab. Ataupun kalau kita dah ada target person, kita boleh panggil nama dia je lah. Macam Dr. Rola boleh selalu buat. Siapa yang selalu kena panggil dalam kelas Dr. Rola? Siapa favourite? Atifah. Atifah. Izzah sukarela. Atifah selalu kena. Atifah selalu kena panggil. Okay, dia memang ada favourite person. So mungkin nama favourite tu memang setiap kali tu lagi banyak butterfly in your stomach lah kan. Okay. So kita ada 2 cara kita nak panggil pelajar. Satu kita kata sukarela. Yang kedua kita boleh panggil nama. Okay, apa pendapat you all? Kita panggil nama dia dulu, baru kita probe soalan. Adakah itu sesuai ke tak sesuai?
Sesuai tak dengan cara tu? Kenapa tak berapa sesuai Zah? Nanti studentnya blur, dia Jadi terkedu. soalan dia student jadi biol. Okay, kita satulah mungkin student tu terkejut, okay, dia tak expect. Tapi kalau kita dah bagi, mungkin kita dah bagi pembacaan siap-siap ataupun kata kita dah bagi bahan untuk dia tengok, okay, that is cara yang boleh kita gunakan jugalah. Maknanya kita panggil nama, kita tanyakan soalan, that one can be done, tetapi make sure pelajar tu memang dah ada dalam kepala dia, dah ada pembacaan ataupun dah ada prior knowledge sebelum tu, supaya dia tak terkejut. Tapi kalau perkara-perkara macam baru ataupun dia tak, kita rasa dia susah nak jawab, so please avoid. Maknanya kita lontarkan soalan, bagi kita kira 1, 2, 3, 4, 5 dan kita panggil nama, okay, supaya student tak terkejut lah. Okay, kita boleh fikir, alright. So yang keempat, okay, anybody wants to answer nombor 4? Fatma, nombor 4 Fatma. Ya Puan, Boleh. Apa jawapan Fatma? pada pendapat saya beri pujian atau pujian lah kalau jawapan dia bagi tu betul. Kalau kurang tepat boleh minta kawan ataupun orang lain tolong perbetulkan. Okay, very very good. Okay, betul jawapan Fatma tu. Okay, kita bagi peneguhan. Alright, kita bagi peneguhan kalau jawapan dia tepat. Okay, kita bagi peneguhan. It can be bentuk pujian, it can be bentuk skor. Okay, kita boleh buat dalam kelas kita boleh buat scoreboard. Saya sedang saya akan implementkan scoreboard minggu ke-8 nanti. Okay, you all akan tengok macam mana menggunakan scoreboard dalam kita nak menggalakkan pelajar kita menjawab. Okay, scoreboard ataupun kita bagi markah pada scoreboard ataupun kita beri peneguhan dalam bentuk material kan. Kalau misalnya kita ada roti ke, kita ada kuih, kita boleh bagi kat dia orang. Okay, alright. So kalau kurang tepat, Fatma kata tadi, kita tidak boleh mengatakan jawapan itu tidak betul. Apa kataan yang lebih sesuai? Alah, jawapan awak tu salah lah, tak pandai betul. Okay, instead of kita kata salah, apa yang kita boleh bagi tahu student ataupun kita boleh bagi tahu student supaya dia tak patah hati? Kurang tepat. Kurang tepat. Lagi? Hampir tepat. Lagi apa? Apa lagi? Sikit lagi nak betul. Macam tu. Sikit lagi nak betul. Kan? Okay. Jangan kita kata jawapan mana pula itu jawapannya. Tak betul lah. Kita kalau saya cakapnya tu you all mesti patah hati dengar kan. Jadi kita tak naklah suruh kita demotivated. Kita kena kata macam tu, alamak boleh tak tambah sikit supaya lebih tepat. Okay, siapa nak bantu Fatma? Okay, jadi macam tu kita nak supaya pelajar tidak the next class tu supaya dia lebih suka bercakap. Kalau kita dah awal-awal kita kata dia bodoh, dia tak pandai, next semester pula next class memang dia akan diam je lah sebab dia kata kalau aku cakap pun nanti cikgu dia kata dia bodoh kan. Alright. Bisa kata semua betul tapi ada sikit je kurang tepat. Okay, alright, betul. Okay, kemudian langkah kelima. Siapa nak huraikan? Umi. Saya nak dengar suara Umi lah, Umi. Langkah kelima tu. Boleh? Cikgu macam sama ada dia bagi latihan untuk buat penilaian ataupun dia macam dia together balik sama-sama, macam dia macam bagi yang ada lagi info yang lain. Alright. Okay, betul. Umi kata cikgu memberi info-info yang berkaitan lagi kan? Okay, itu betul. Tapi ada satu perkataan yang Umi tertinggal. Anybody can help Umi? Buat rumusan. Okay, betul Zah. Okay, membuat rumusan, okay. Ataupun membuat kesimpulan. Maknanya misalnya kalau tajuk kalau yang dihuraikan tadi tu ialah tentang
definasi. Okey. Tadi Azika kata rawatan muka ialah macam ni. Lepas tu Azwa kata macam ni pula. Okey, lepas tu Azimah kata macam ni. Okey, boleh tak Latifah gabungkan idea? Okey, that is how kita simpulkan balik. Lepas Latifah gabungkan idea, cikgu kena ulang balik. Itu perkara yang sering pelajar tertinggal. Maknanya cikgu kena kuatkan balik rumusan yang Latifah telah buat. Maknanya cikgu kena buat rumusan selepas Latifah bercakap. Okey, faham tak? Okay, so tadi kan ada Pak An tanya saya, okay, jadi nak buat kesimpulan ni pelajar ke, guru ke ataupun dua-dua. Okay, so cikgu boleh buat sendiri tanpa kita minta pelajar, itu pun boleh. Ataupun kita boleh minta pelajar buat, tapi kalau pelajar buat lepas itu guru kena kena buat penutup ataupun kesimpulan untuk that subtopik, apa sebenarnya definisi yang terbaik. Macam itulah. Okay, guru kena buat conclusion. Okay, selepas pelajar buat conclusion. Okay. So step 1, 2, 3, 4, 5. Anybody have question? Aziz faham Aziz? Aziz? Saya faham. Cuma sekejap Puan. Saya tengah memahamkan sikit lagi. Apa yang tak faham tu Aziz? Cuba Aziz terangkan yang pertama dengan kedua tu Aziz. Kalau yang pertama tu kita tanya soalan intro, maksudnya soalan yang macam macam mana yang bukan ada kena-mena yang apa je lah. Macam yang Puan cakap tu kan, lepas dah soalan intro tu kita akan tanya soalan probing. Soalan probing tu macam soalan apa yang kita nak daripada student. Yang part tu. Maksudnya yang tu faham lah yang faham. Tapi kan Puan, yang soalan intro tu maksudnya soalan yang kita tanya tak ada kena-mengena dengan apa. Dia bukan tak ada kena-mengena, dia ada kaitan, tapi macam saya tanya tadi kan you all kan, pernah tak dalam mana-mana kelas dekat sekolah ke dekat universiti bila nak masuk kuliah dia tu merasa macam senak perut je dia. Itu soalan dia. Tapi soalan tu memang ada kaitan dengan soalan probing. Soalan probing saya adalah soalan kedua sebenarnya. Nampak tak Zee? Okay. Tapi soalan satu tu untuk kita tak boleh jump terus masuk ke dalam soalan dua. Kita kena ada macam untuk mengenalkan soalan, untuk ke arah soalan probing tu kita kena ada soalan intro. Okay. Contohnya kalau saya mengajar tentang definisi rawatan asas muka kan. Apa dia definisi rawatan asas muka tu? Saya akan tanya, okey, dalam kelas ni ada tak yang biasa buat rawatan dekat salon? Lepas tu Amira pun jawab, saya pernah cikgu. Lepas tu Atikah pun kata, saya dah 50 kali buat. Lepas tu Izzati pun kata, saya tiap-tiap minggu buat cikgu. Okay, that is soalan intro. Okay, lepas tu saya pun tanya Atikah, kenapa Atikah buat facial dah 50 kali? Itu sebenarnya soalan saya nak sebabnya kenapa tu adalah sebahagian daripada tujuan. Tujuan tu dalam definisi biasanya kan. Okay, nampak tak Zee? Oh, nampak. Okay, alright. Alright, kalau waiting time tu Zee faham? Kalau waiting time, kalau waiting time tu macam kita bagi peluang pelajar untuk berfikir, macam Puan cakap, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu kita panggil volunteer ataupun panggil favourite person ke, macam tu, panggil nama. Alright, okay, very good. Okay, so saya nak tanya nombor 4, nombor 5. Anybody can huraikan pada saya balik nombor apa yang kita patut beri pada pelajar, dan kalau pelajar tu kurang tepat, what should we do? Okay, Nurul Izzati. Izzati boleh Zati? Cerita sikit kat saya Zati. Boleh. Apa Zati nombor 4 tu? Kalau nombor 4 tu, kita kena beri peneguhan kalau jawapan tepat, sama ada bagi macam pujian macam tu lah. Lepas tu kalau macam Fatimah cakap tadi, kalau student tu bagi jawapan kurang tepat, boleh minta bantuan rakan dia lah untuk bagi jawapan lain. Lepas tu nombor 5 tu, guru membuat kesimpulan.
Tapi sebelum guru membuat kesimpulan, kita boleh suruh dulu pelajar untuk buat kesimpulan. Macam mula-mula mention nama-nama untuk bagi jawapan, lepas tu seorang daripada student akan buat kesimpulan. So lepas student buat kesimpulan tu baru cikgu tu buat kesimpulan. Macam tu lah yang Okay, saya alright. faham. Okay, so very good Okay, semua saya kira semua dah clear, very clear enough dalam 5 langkah buat proses penyoalan. Dan okay, kalau saya nak tanya pendapat you all lah. Saya nak tanya Aida lah dah. Dah? Ini bukan soalan, ini bukan soalan probing. Kalau langkah ini dilaksanakan oleh pensyarah yang Inshi cakap tadi, adakah dia menyesakkan perut Inshi lagi tak? Dah? Ya puan, saya pun rasa macam tu. Kalau dia guna 5 langkah ni, adakah Haida rasa masih takut juga ke lagi? Takut kot. Saya takut tu sebab dia, bukan sebab apa yang dia buat. Bukan sebab takut dia. Bukan langkah probing dia. Tapi dia adalah takut juga. Cuma dia tu saya lagi takut. Okey, itu tak dia boleh buat. Takut. Semua yang dia buat semua saya rasa takut. Seramnya, suspensnya macam masuk haunted house kan. Tak apalah, dah lepas pun, alhamdulillah kan. Okay, cuma daripada segi saya tak nak cakap apa-apa lah, tapi that is dia punya intention ialah dia buat probing supaya pelajar nak apa orang kata dia bertanya soalan untuk pelajar lebih berfikir lah, itulah tujuan dia sebenarnya kan. Okay, alright, so kita dah okay, saya akan tunjukkan satu contoh pengajaran yang menggunakan teknik probing ni. Okay, so stop share sekejap Okay, as for now, ada soalan tak? Clear tak? Apa maksud probing, apa tujuan dia, apa komponen dan apa 5 langkah tu? Very clear tak? As for now, clear Alright, saya nak share satu, okay, saya okay, untuk saya nak ulaskan last week punya amali tentang indeks set. Okay, all of you everybody yang saya pilih, the 2% I was pick up during the kelas amali. Okay, so everybody did a very good job dan ada beberapa orang yang saya rasa memenuhi betul-betul kriteria 4. Saya rasa dalam 2-3 orang je lah, sebab kebanyakan masa buat signifikan kajian tu tak berapa nak tepat. Okay, so saya nak tunjukkan langkah pengajaran yang bagi you all faham macam mana nak trigger, because signifikan tu kita tak tulis dalam bentuk point, tapi kita bagi situasi yang trigger pelajar. Kita tanya dia ataupun kita bagi situasi supaya dia trigger, dia nak belajar subjek ataupun tajuk yang kita ajar. Okay, so saya akan tunjukkan satu langkah pengajaran yang saya rasa mungkin akan memberi lebih, orang kata, lebih kefahaman kepada you all. Okay, nampak tak PowerPoint saya? Nampak. Rasa lapang nak tengok kuih ni? Lapar. Okay, sedap kan nampak ada warna hijau, ada warna merah, ada warna putih, ada onde-onde dalam dia punya gula merah tu kalau gigit cair dalam mulut. Lepas tu ada getuk kelapa, ada puteri ayu, ada kuih gomak, sedapnya. Okay, ada tepung gomak saya sebelah sana. Jarang saya jumpa tepung gomak sana ni. Alright. Okay, sebelum saya teruskan tajuk kita hari ni, okay, cuba pronounce, how to pronounce perkataan yang dalam atas tu. Atifah, cuba Atifah bunyikan apa benda. Okay, yang lain-lain siapa boleh bunyikan? Apa bunyi dia tu? Olibolin. Okay, olibolin ni kalau tengok bentuk dia, rupa dia macam apa? Cekodok, pandai. Cekodok pisang kan? Dia macam cekodok pisang. Betul tak?
Tapi dia letak gula icing. Okey. Cekodok Oli Bolin ni adalah cekodok orang Holland. Cekodok orang Holland. Okey. Masa saya pergi Amsterdam, saya ingat 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas. Okay, it was found dekat street market, dia macam ada, okay, dia ada satu piring yang ini. So dia ada a few rasa oli bolennya, macam cekodok kita lah kan, dia ada cekodok labu, ada cekodok pisang, ada cekodok bawang kan. So dia punya cekodok tu ada yang rasa cheese, yang ini rasa resin. Saya tak ambil gambar satu-satu, ini saya ambil dalam internet. Ada yang rasa resin, ada yang rasa cheese, ada yang plain saja. Okay, so dia letak icing sugar. Right. So this is kuih tempatan bagi orang Holland. Okay, kenapa saya kata dia sebagai kuih tempatan orang Holland? Kan saya kata tadi dia baca plate kan, ada satu plate tu dia rasa cheese. Dia ada chunky cheese, ada yang dia buat cheese hancur, dia rasa yang ada yang chunky, ada yang halus dalam tu, ada yang resins. So kenapa this cekodok I would say adalah kuih tempatan bagi orang Holland? Sebab semua bahan-bahannya boleh didapati dekat Holland. Malaysia pun dia dapat cheese. Malaysia pun ada resins. Kenapa? Memang asal situ. Yes. Kan kalau kita teringat je dekat negara Holland, Amsterdam, teringat kincir angin kan? Dan kincir angin dekat tempat kincir angin tu dia ada macam kilang cheese untuk pelancong datang tu kat situ. So Amsterdam ni dia terkenal dengan pengeluaran cheese dia. Pengeluaran cheese dan Amsterdam, Holland, negara Holland, okey, pengeluaran cheese. Lepas tu dia juga mengeluarkan raisins kismis yang anggur hitam tu. Lepas tu dia orang juga pengeluar gandum juga. Okay, pengeluar gandum. Jadinya bila saya lihat dia orang jual oli bolin ni dalam pelbagai cita rasa dan each of it adalah bahan yang memang dikeluarkan ataupun mudah didapati di Holland. Sebab tu saya katakan oli bolin ini sebagai kuih tempatan untuk orang Holland. Jadinya hari ini kita akan belajar tajuk tentang kuih tempatan, tapi bukan kuih tempatan orang Holland, tapi kuih tempatan orang mana? Kuih tempatan kita lah, takkan kuih tempatan Endon pula kan. Okay, so hari ni kita akan tengok tentang ada 4 perkara kita akan tengok. Definasi kuih tempatan, lepas tu kategori bahan-bahan dalam pembuatan kuih tempatan, kategori kuih tempatan dan contoh-contoh kuih tempatan mengikut kategori. Okay, kita akan tengok 4 perkara tersebut. Alright. Okay, kalau diandaikanlah, okay, this is the significant kajian. Kalau diandaikan saya nak buat pertandingan memasak kuih tempatan dalam dalam kalangan pelajar. Okay. So tiba-tiba tak ada seorang pun pelajar saya masuk. Malu tak saya? You all pelajar SRT tau. Tiba-tiba pertandingan kuih tempatan tu saya ngajar kat fakulti, yang masuknya pelajar BM, pelajar kaunseling, pelajar TESL, pelajar PJ. Itu dah SRT seorang pun tak masuk. Kalau you all jadi saya malu tak? Malu. Saya resign jadi lecturer SRT sebab student saya tak pandai masak kuih tempatan. Seorang pun tak pandai. Tak masuk sebab tak pandai lah kan? Okay. Jadi untuk memastikan student saya masuk pertandingan tersebut, apa yang student saya kena buat? Belajar tentang apa? Belajar tentang kuih tempatan, macam mana nak hasilkan, macam mana nak buat plating cantik-cantik, macam mana nak hasilkan cekodok yang lembut tu. Kita kena belajar sebab ramai orang buat cekodok yang keras. Siapa tahu nak buat cekodok yang lembut? Macam nak jadikan cekodok tu luar dia rangup, dalam dia very soft.
Mak mentua makan lepas tu memang dia tak pandang belakang dah lah. Dia nampak cipodok you all aja. Okay, takkan tengok menantu lain dah. Hadilah menantu paling best dalam dunia sebab buat cipodok paling sedap sekali dia pernah makan. Betul tak Dik? Sebab cipodok lah mak mentua sayang sangat ke Hadi. Okay? Jadi you know, dengan cerita-cerita itu yang that is significant sebab dia akan menarik perhatian pelajar you untuk belajar. Okay? Lagi satu yang boleh kita jadikan significant. Okay. Saya pergi beli kuih pagi tadi saya pergi beli kuih dekat tepi pintu masuk UPM. Kuih ketul sekarang sebesar itu dah 60 sen. 60 sen. Kuih apa? Kuih semuka. Seloyang itu saya rasa adalah dalam 40 ke 50. Katalah 50 senang nak kira kan. Jadi satu loyang tu ada 50. Satu ketul itu 60 sen. 50 darab 6, 30. Satu loyang besar itu je pun kan. Maknanya satu loyang tu dia dapat RM30. Modal berapa sen je. Okay. Kalau satu hari tu dia buat 10 loyang. Satu hari dia buat dia buat itu je. Dia masukkan apa dia kukus pulut untuk 10 loyang. 10 loyang sikit je sebenarnya. Okay. Lepas tu dia blendkan pandan bubur telur sikit, bubur tepung sikit, lepas tu dia bubur santan, bubur gula sikit. Okay. Dia blend, lepas tu kita tapis bubur atas tu lepas pulut dikukus. Lepas tu dikukus balik. 10 loyang tu sikit sebenarnya. Okay. Saya tengok orang tu sampai 20-30 loyang. Just imagine, satu hari dia boleh, kalau 20 loyang dia boleh dapat berapa? Kalau dia buat 10 dia dapat 300. Kalau dia buat 20 dia dapat 600. Senang-senang. Kalau 20 loyang tu tak banyak sebenarnya. Tu bayangkan satu hari boleh dapat 600. Kalau sebulan berapa? 18,000. Buat kuih. Satu jenis kuih je. Syok tak syok? Best tak Atin? Best kan Atin kan? Senang-senang. Tak payah pergi mengajak kat KV ke, tak payah mengajak dekat sekolah SRT ke, buat kuih je. Jadi awak nak tak satu bulan dapat 18,000 dengan satu kuih je? Satu jenis kuih je. Nak tak Atin? Nak kan? Tak payah jual baju dah, jual lepas ni jual kuih nah. Senang je. Atin pakai pekerja. Hati bagi kerja, Alhamdulillah. Kan kita tengok ke depan, okay? Jadi, itu cara kita nak trigger sebenarnya. Untuk kita nak tarik, menunjukkan pentingnya kita, apa je. Okay, jadi kita tarik itu, right? Okay, so kita dah tahu apa yang kita nak belajar tentang ketepatan semua. Okay, jadi kita tengok. Okay, kalau daripada cerita saya tadi, Izma faham kan cerita saya tentang Oli-Bolin, dia faham tak? Faham tak? Oli-Bolin tadi, okay. Macam apa yang Izzah cakap bila saya tanya kenapa saya cakap itu adalah kuih tempatan Holland. Izmah. Ingat tak apa yang Izzah cakap tadi? Izzah cakap apa tadi Izzah? Bila saya tanya? Sebab ada bahan apa dalam tu? Bahan-bahan dia. Sebab bahan dia mudah dapat dekat ni. Yes, okay. Jadi itu sebab saya kata itu kuih tempatan Holland. Kalau kita nak katakan, kalau kita nak bagi definisi apa yang Izma faham tentang definisi, kalau boleh kaitkan dengan apa yang Izzah cakap tadi. Cuba Izma bagi pandangan Izma. Apa yang Izma faham je? Tak, kan Izzah cakap bahan yang bila saya tanya tadi kenapa saya kata itu Oli-Bolin itu sebagai kuih tempatan Holland, Izzah kata sebab ada bahan yang mudah didapati. Okey. Jadi macam mana kita nak kaitkan itu sebab kenapa saya panggil itu kuih tempatan? Cuba kait kenapa Izzah cakap tadi tu. Sebab senang nak dapat. Senang nak dapat. Okey, betul senang nak dapat. Betul. Okey, kalau dengan itu, okey, bila kita kata senang nak dapat, bahan tersebut kita panggil bahan apa? Kalau macam dekat Holland tadi, keju ialah bahan tempatan dia, komoditi tempatan dia yang mudah didapati. Okey. Jadi itu sebab saya kata Oli-Bolin itu sebagai dia punya kuih tempatan. Okey, jadi definisi kuih tempatan. Boleh tak kait dengan itu? Anybody can give me pandangan. Apa yang boleh kita katakan definisi kuih tempatan tersebut?
Itu menggunakan barang-barang tempatan. Bahan Yes. Kuih yang menggunakan apa you? bahan-bahan tempatan. Okay, very good. Contohnya, okay. Jadi kuih tempatan ialah kuih yang dihasilkan dengan menggunakan bahan tempatan yang mudah didapati di negara kita. Itu definisi kuih tempatan, okay. Dia dapat kaitkan tak tadi? Okay. Jadi kalau kita kata okay, kuih tempatan, kalau kita lihat dekat dalam dalam masyarakat kita kan, kita selalu waktu bila kita makan kuih tempatan? Petang. Selalu petang kan? Kita makan waktu tea time ataupun kalau breakfast boleh ke? Boleh. Boleh ataupun waktu brunch pun boleh kan? Sebab dia kuih tempatan ni dia macam kita panggil bite food. Maknanya kita gigit je, kita tak makan kuih tempatan yang macam besar tempayan gigit sikit, tak ada. Dia memang potong kecil-kecil. Kalau you pergi Indonesia, kuih dia lagi potong kecil-kecil. Sebab tu kalau kita tengok orang Indonesia comel-comel sebab kuih dia kecil-kecil. Orang Malaysia kuih dia potong besar-besar juga sebenarnya. Tapi kalau kuih Sri Muka tu kan, kalau dekat Indonesia dia potong separuh. Jadi kalau dia hidangkan tu, dia punya portion very small. Okay, sekejap, saya punya bateri dapat muka kosong. Okay. Jadinya itu sebab dia sesuai dijadikan makanan sarapan pagi boleh, especially minum petang ataupun brunch, breakfast antara breakfast dengan lunch. Okay. Kadang-kadang kita jadikan dia makanan waktu apa kata selepas pencuci mulut pun boleh. Okay. Waktu kita buat kenduri pun kita akan letakkan kuih tempatan sebab kuih tempatan tu menjadi lambang kita punya apa orang kata lambang kita punya kebudayaan. Yang saya tengok sekarang orang muda ni memang kurang pengetahuan tentang kuih tempatan. In fact kalau saya tanya pelajar SRT pun tak semua tahu tentang pembuatan kuih tempatan kan. Bila you all masuk subjek catering baru you all explore itu kan. Tapi tak dapat buat semua kan. Dapat buat semua tak kuih tempatan? Jenis batter buat tak batter? Berbungkus buat tak? Kuih tempatan buat semua pun. Buat semua okay. Semua. Tapi ada bila buat semua pun tak semua jenis yang you all buat lah kan. Tapi ada sebahagian je lah kan. Okay, sebab Ikut kategori. Ikut kategori lah, tak semua buat kan. Tapi you all kena explore sendirilah bagaimana nak buat macam kuih talam you all tak buat. Kan jenis-jenis kuih talam semua. Kuih talam tu memang permintaan sangat tinggi lah. Okay, cukodok you all buat cukodok? Buat, okay, cukodok buat. Alright, jadi kalau kita tengok dalam kuih ni, alright, kalau kita analisis kuih ni sebenarnya setiap kuih tu dia ada nilai nutrien dia, ada karbohidrat, ada lemak, mineral, tetapi kuih-kuih tempatan kita kurang daripada segi protein dan vitamins. Okay, yang kita bila dianalisis kuih-kuih tempatan kita memang banyak karbohidrat sebab kebanyakan dibuat bertepung, betul? Tepung, pulut kan? Right, lemak sebab banyak menggunakan santan. Kuih-kuih tempatan kita memang banyak guna santan. Mineral tu macam dia guna contoh mineral apa? Apa contoh mineral kuih tempatan yang selalu kita guna? Macam kuih lompang kita guna kapur kita gubur sedikit kapur untuk menjadikan dia lubang di tengah. Okay. Lepas tu kalau buat cukodok sendiri kita guna ikan bilis tu mineral kan. Jadi tapi tak semua kuih yang menggunakan protein yang cukup dan vitamins. Kita kurang memasukkan macam unsur-unsur sayur ataupun unsur-unsur buah-buahan dalam kita punya kuih-kuih tempatan. Yang ada macam kalau cukodok sayur tu definitely ada sayur lah. Kalau cukodok kuih badak tu kan ada badak kat dalam kan. Dia ada kelapa kat dalam kan. So kelapa tu ialah lemak. Okay, ada sedikit mineral kan. Lepas tu kalau udang tu adalah udang, sekor lah kan. Jadi kalau kita analisis ketepatan kita memang kandungan nutrien lebih adalah especially karbohidrat, lemak, mineral tapi kurang protein dan vitamins. Okay. Clear tentang definisi kuih tempatan? Okay. Alright. Okay, saya nak you all analysis
setiap kuih yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, at least ambil 10 lah dalam kuih ni. Cuba tengok setiap satu apa bahan tempatan yang ada dalam setiap kuih tersebut. Okay. Okay, saya bagi masa 2 minit lah kot. Okay. Saya bagi, ambil 10 pun tak apa. Apa dia bahan tempatan yang ada dalam itu? Popia, tauge. Tulis dulu Izma, senaraikan 10 tulis dulu. Kuih keria, gula putih, kuih keria, gula merah, lepas tu kuih bom, popia, kuih cara, kuih koci, apa tu, kuih apa tu, kuih ketayap, cucuk udang, onde-onde, apam beras, cucuk badak. Apa tu, yang tengah tu cucuk badak tu apa tu? Popia goreng kot? Ke popia apa tu? Bawah tu ialah dia macam lompang ataupun kuih kaswi tapi dia tak salut dengan kelapa. Lepas tu yang hujung sekali pulut panggang. Cuba ambil 10, senaraikan setiap satu apa dia bahan tempatan dalam itu yang boleh kita mengatakan itu ialah kuih tempatan. Okey, cuba analisis sekarang. Okey, dah. Okay. Alright, saya tak tanyalah sebab saya tak tanya. Tapi bila saya apa ini contoh soalan yang bentuk analisis. Okey. Tadi kalau misalnya dalam untuk menerangkan definasi ni dia level kefahaman sebab saya suruh huraikan kenapa kan. Tadi nampak saya tanya Izma, saya tanya siapa lagi tadi. Okey. Jadi kena huraikan. Okey. Lepas tu yang ini soalan yang saya probe, cuba namakan komoditi ini soalan probing, masing-masing kena buat. Patutnya saya akan tanya soalan ni lah, saya akan kejap lagi saya akan tanya-tanya. Ini soalan ni bentuk analisis sebab dia kena analyse, Alright, lepas tu soalan yang saya ini kategori seterusnya panjang lah sebab slide ni memang saya gunakan untuk mengajar subjek asas SRT untuk pelajar SP.
Kategori ni ialah kategori ni. Okay. Kemudian saya akan bagi contoh saya sendiri. Okay, untuk beta cair, beta sadu, setiap satu ni saya akan bagi contoh. Okay. Jadi untuk objektif yang terakhir saya adalah pelajar memberi contoh lain kepada setiap kategori ketepatan. Okay. Itu level apa? Anybody knows? Level penyoalan level apa? Domain kognitif. Memberi contoh lain. Dengan prinsip yang dia belajar, kalau beta cair yang ini, beta sadu macam ni, dia yes, aplikasi. Okay, nampak tak? Saya okay. Mungkin soalan-soalan sebenarnya, okay, kita dah belajar tentang beta, kita dah belajar beta cair, beta sadu, beta pekat. Beta pekat ni sebenarnya, okay. Okay, tadi beta cair saya dah bagi tahu contohnya ialah sebab beta cair ni dia punya tekstur dia, bila kita buat, kita ambil dengan sudu, kita tuang, dia akan mengalir sampai hilang pada sudu. Dia akan turun, itu tekstur dia. Kalau beta sadu, kita ambil dengan sudu, dia akan turun tapi very slow. Dia after sometimes masih melekat pada sudu, tapi dia turun very slow. Kalau beta cair, dia jatuh sikit ataupun jatuh selepuk ataupun dia melekat terus. Kalau beta pekat. Dia contohnya macam kita buat cekodok kan. Itu dia punya prinsip-prinsip dia. Dan beta cair dia tekstur dia sangat lembut. Provided kita kena rehatkan dia dulu at least 10 minit. Jadi dia punya tekstur jadi lembut. Kalau beta sadu tu boleh jadi crispy. Beta pekat dia anjal. Itu dia punya ciri-ciri dia. Okey, berdasarkan huraian saya tadi, namakan kuih lain bagi beta cair, beta sadu dan beta pekat. Jadi dia perlu memahami prinsip sedap kuih-kuih tersebut untuk mencari kuih-kuih lain. Itu aplikasi. Okay. Jadi saya probe untuk dia mencari kuih-kuih lain. Jadi dia kena fikir jadi untuk dapatkan jawapan. Okay. Alright. Itu sahaja pengajaran saya untuk hari ini. Okay, ada soalan? Faham tak as for now? Probing. Kita tak faham lagi. Saya tak faham je. Faham. Okey. Bagus Aziz, tulis semua. Kuih keria, kuih keledek, ubi keledek, ondek endek lah. Kenapa ini pelajar paling pandai lah ni. Boleh buat menantu lah ni. Pak An pun tulis. Lengkap. Oh semua ramai tulis. Okey, saya tak check tadi. Okey. Alright. So, saya rasa untuk probing, you all saya rasa teknik dah tahu kan? Teknik dah tahu. Kita kena ada soalan intro, kita kena ada soalan probing betul. Okay. Lagi satu kalau kita nak misalnya kita belajar faktor-faktor, kita nak menceritakan tentang faktor-faktor, misalnya faktor-faktor pertumbuhan rambut. Dia ada iklim, dia ada jantina. Dia apa lagi? Iklim, jantina, penggunaan bahan-bahan pencuci rambut, lepas exposure pada cahaya matahari ke, itu faktor. Setiap faktor tu kita boleh suruh pelajar terangkan. Okey. Saya bagi main point. Okey, jantina. Okey, boleh tak Ayu terangkan bagaimana agaknya faktor pertumbuhan rambut antara lelaki dan perempuan. Antara lelaki dan perempuan siapa yang tumbuh cepat rambut dia? Jadi Ayu dia kata mungkin lelaki kot. Lepas tu saya tanya, itu soalan intro kan. Jadi agak-agak kenapa Ayu rasa kenapa lelaki dia punya pertumbuhan rambut lebih cepat daripada perempuan? Ayu pun fikir. Sebab perempuan rambutnya dalam tudung, Ayu kata. Lelaki tak pakai tudung, lelaki expose. Kalau yang perempuan tak pakai tudung pun ada juga perempuan tak pakai tudung. Betul juga. Okey, kenapa? Okey, cuba you tengok antara lelaki dan perempuan tu mana yang kuat makan? Mana yang kuat bersukan? Okey, selalunya makan antara Ayu dengan Pak An, mesti Pak An kuat makan. Okey, lepas tu yang selalu pergi bersukan, lelaki pun selalu juga lebih ramai pergi bersukan. Jadi kalau kita lihat pada sistem metabolisme dia macam mana Ayu? Ayu kata betul, sistem metabolisme lelaki tu biasanya lebih aktif daripada wanita.
Okay, jadi bila lebih aktif, jadi dia punya pembentukan nutrien dalam badan akan cepat sampai kepada rambut. Kita nampak tak? Kita tanya, kita probe, kita tanya sampai dia boleh jawab soalan tersebut. Nampak tak? Okay, jadi kalau kita tanya faktor pun lecturer ataupun cikgu tak perlu explain. Kita tanya pelajar, okay, kalau faktor cuaca pula macam mana? Okay, kalau faktor cuaca, saya nak tanya Fana lah. Okay, saya tanya Fana. Fana, saya dengar itu awak pergi ke Scotland tu tak Fana? Sebulan duduk sana Fana kan? Okay. Kalau Fana tengok, kalau kat Scotland sejuk-sejuk, kalau Fana sejuk dengan kat Malaysia, mana yang Fana suka makan dalam suasana iklim sejuk ke iklim panas? Fana rasa Fana lapar je. Dalam iklim apa? Oh, Fana tak boleh ni tak boleh bersuara. Oh, okay. Oh, Fana dalam masa panas makan ni, buat makan ni. Fana mungkin spesies lain sikit. Kalau saya, kalau sejuk, saya rasa saya lapar je, betul. Saya tak tahulah, mungkin siapa lagi dalam suasana sejuk lapar. Kalau misalnya tak duduk rumah ni, hujan kat luar, masa tu lah teringatlah roti canai, masa tu lah teringat kuih goreng, masa tu lah teringat apa, cucuk udang, masa tu memang rasa waktu kalau dapat Maggi. Kalau Fana dia tidur, patut tak makan. Okay, alright. Jadinya kalau cuaca sejuk, kita akan sorry. Silap, sorry, bukan macam tu, sebenarnya ni. Kalau cuaca sejuk, kita akan lebih berhibernasi, betul lah Fana kata kita akan lebih berhibernasi. Kita berhibernasi, badan kita, sistem dalam badan kita akan lebih kurang aktif. Okay, tetapi dalam cuaca panas, kita akan lebih banyak bergerak, betul? Okay, kalau dalam suasana sejuk kita bila kita banyak bergerak, sistem aktif dalam badan kita akan, jadi itulah jawapan Fana, macam itulah lebih kurang. Jadi saya akan tanya sampai saya dapat jawapan yang kita nak. Kalau dia jawapan tak tepat, kita bagi hint, kita probe. Lepas tu kita probe lagi, kita bagi hint, kita probe lagi sampai kita dapat jawapan, sampai dia boleh berfikir. Okay? Boleh tak? Faham tak? Okay, boleh? So faham maksud probing? Okay. Jadi besok kita akan buat micro teaching on probing. Ambil 2 subtopik kecil saja, misalnya definasi dan satu tajuk yang kedua, cukup. Kalau saya nak limitkan kalau boleh macam induksi set tu you shorten in 3-4 minit, penyampaian isi tu 8 minit. Jadi penyampaian isi 5 minit. So dia akan jadi macam 8 minit lah. 8 hingga 10 minit. 8 hingga 10 minit untuk satu pengajaran. Okay. Dia punya isi tu kalau you boleh probe dengan bagus, definasi pun dah cukup. Tapi rasa kalau you nak ambil isi kedua tu, make sure tak panjang supaya awak boleh sampaikan pengajaran tu dalam masa pengajaran, penyoalan probing tu dalam masa 5 minit bagi 2 topik. Kalau rasa kalau 2 topik tu panjang sangat, ambil definasi pun cukup. Sebab saya nak tengok kemahiran you probe pelajar tu macam mana. Tapi kalau untuk mendapatkan definasi tu, biasanya definasi level C2 je. Okay, tapi kalau boleh topik kedua tu buat macam bentuk analisis ke aplikasi is better lah. Okay, right? So discuss dalam group juga. Okay, pagi besok. So petang besok kita akan buat micro teaching lah macam biasa. Boleh? Mungkin saya akan arrangekan dia punya group tu, saya akan mulakan daripada group bawah. Group yang ke berapa? Ke-8, ke-7. Bermula pada group yang bawah sekali akan start dulu. So group yang nombor 1 minggu lepas akan jadi group yang terakhir lah. Alright? Okay, so you all discuss dalam group, practice dalam group. So besok saya akan ambil markah. Berapa orang ni? Puan? 2 orang jugalah, 2 orang juga. 2 orang. 2 orang. Okay. Tapi kena praktis sama-sama. Saya tak nak kalau dalam group tu ada 4 orang, 3 orang je praktis. Okay. Saya tak nak lah macam tu. Sebab saya ada dengar ada certain kerja tu yang dalam ahli kumpulan 4 orang. Dalam discussion ada 3 orang je. Okay. So yang seorang tu memang tak ada markah lah, 0 lah.
Okay, alright. So kena bear in mind lah, kita kena ada tanggungjawab sebab salah satu sebab saya buat you all dalam group work ni nak kena satu untuk rapatkan you all dan satu lagi untuk sifat tanggungjawab lah. Sifat tanggungjawab pada masing-masing. Okay. Sebab markah awak, markah kawan-kawan, markah kawan-kawan pun markah awak juga. Jadi kita sama-sama bantu untuk, you all sama-sama bantu untuk masing-masing lebih faham dan masing-masing lebih confident. Okay. Sebab saya anggap bila dah praktis dalam group, rather than praktis seorang-seorang, you bercakap dengan cermin tu tak bagi komen apa-apa. Tapi kalau praktis dengan kawan, kawan bagi komen. So you lebih confident. Okay. Kalau salah, salah semua. Kalau betul, betul semua. Okay. Alright. So itu saja. Ada soalan lagi tak? Puan, saya nak tanya. Ya Zara. Probing tu kan, kaedah probing tu dia sesuai untuk probing yang kalau macam kita tanya seorang-seorang ataupun satu kelas? Kita lontarkan soalan satu kelas. Kita lontarkan soalan. Dan kita panggil lah nama. Kita panggil seorang-seorang. Macam saya akan tanya, okey siapa nak volunteer jawab dulu. Okey, lepas tu bila seorang volunteer yang nama kedua biasa saya akan panggil. Saya akan panggil. Okey, lepas tu saya akan panggil. Elok juga kita panggil nama sebabnya kalau kita tak panggil, kalau biasanya saya seorang yang sama yang jawab, kalau kita panggil nama kita akan libatkan the whole class. Okay? Itu ke maksud Zara? Ya Puan. Sebab nanti macam kalau nak micro teaching esok macam nak penglibatan satu kelas tu ataupun seorang-seorang student. Kan faham tak maksud saya? Maksudnya? Maksudnya macam kan kita kan nanti micro teaching dalam grouping kan. Jadi macam nak penglibatan pelajar tu secara ramai-ramai untuk probing dia orang tu ataupun macam seorang-seorang contoh saya panggil macam okey Atifah macam mana ni macam ni. Yang lagi tak faham. Tak faham macam mana saya kalau semua jawab ataupun seorang jawab. Kalau semua jawab. Okey, kalau semua jawab itu kita boleh sekali-sekala tak apa kalau semua sekali jawab serentak kan. Tapi itu biasanya itu jawapan dia yang pendek-pendek biasanya Zara. Itu soalan intro boleh. Saya pernah cikgu, siapa dekat sini yang yang rasanya dia kalau masak bihun sedap sangat. Lepas tu si Syifa pun, saya cikgu memang kalau saya masak bihun satu kampung saya suka. Lepas tu Aziz pun kata, saya pun lagi sedap cikgu, bukan satu kampung, satu negeri suka. Jadinya jadi semua menjawab kan. Okey. Kenapa? Lepas tu saya pun tanya soalan Prof. Azimah, kenapa Azimah punya bihun sedap sangat, apa yang ada? Okay, jadi sebab dalam bihun saya ada macam binatang kan, ada binatang dalam air, ada binatang atas tanah, semua cakaplah macam tu. Jadi dia huraikan kenapa dia punya bihun tu sebenarnya saya nak probe dia makanan seimbang. Okey, jadi bila dia cakap makanan dia ada ni kan, jadi saya kaitkan sikit-sikit. Okey, tadi kata Aziz kata Aziz punya bihun ada binatang dalam laut atau darat kan. Okey, apa dalam ni apa dia sayur tumbuhan yang ada. Okey, nampak tak? Kita probe. Okey. Jadi kalau soalan yang introduction kita boleh buka, semua boleh jawab. Tapi kalau soalan probing, biasa saya akan siapa nak jawab? Okey. Lepas tu kalau bila lepas volunteer lepas tu saya akan panggil lah nama untuk top up macam tu. Boleh Zara? Okey, faham Puan. Okey. Alright. Okay, ada soalan lagi? Puan, saya ada soalan. Induksi 3 ke 4 minit macam tu kan? Lepas tu sesi yang kita menyampaikan isi tu maksud kita mengajar. Dalam mengajar tu kita akan probing. Yes, menggunakan teknik probing. 5 hingga 6 minit. So dia punya tempoh tu keseluruhan campur induksi set, campur probing lebih kurang 8 hingga 10 minit lah. Tepat 10 minit saya tak kira dah markah. Okay, boleh? Bisa ya? Bisa. Yang mbak-mbak. Okey, bagus. Ya. Esok pemarkahan tu kiranya berdasarkan apa? Okey, saya akan tunjukkan dia punya rubrik. Okey, saya akan tunjukkan rubrik dia berdasarkan apa. Dia mesti bagai level. Soalan mesti jelas. Ada few lah saya akan share dalam WhatsApp group lah. Boleh? Sebab saya kena cari dulu dia punya file tu dalam saya punya komputer.
Nanti saya share dalam, saya share dalam Terima WhatsApp. kasih. Okay, sama. Ada soalan lagi? Puan. Ya? Probing ni. Probing, Adakah dia bersifat provokasi ke ataupun kita just tanya benda tu secara biasa-biasa je? Sebab macam dulu Dr. Abdullah dia suka provoke kita orang. Sebab kita pun tak nak jawab kan. Dia mungkin itu dia punya teknik lah. Dia macam ada itu dia punya cara. Okey, dia punya cara. Ada kadang-kadang soalan, mungkin soalan yang sama dia buat dalam bentuk provokasi, tapi kalau saya juga boleh guna soalan yang sama tapi cara penyoalan saya lebih santai. Habis kenapa? Kenapa pula macam tu? Enak. Kan? Betul ke? Percaya ke? So, instead of that, kalau saya kata, cuba tambah sikit lagi. Saya bagi hint. So, dia probing ni dia boleh ada pelbagai cara. Kita boleh variasikan lah. Kadang-kadang kalau kita nak melawak pada pelajar, saya boleh cakap, betul ke Pak An? Boleh percaya ke Pak An cakap ni? Betul ke? Saya boleh kata macam tu untuk menduga Pak An. Okay. Tapi tak adalah sampai macam kita, orang kata kita menjatuhkan dia. But that shouldn't be the way lah. Ataupun memalukan dia, kita tak boleh macam tu lah kan. Sampai that up to that stand saya tak berapa setuju lah. Okay. Sebab kita nak mengajar pelajar untuk menjadi respect ke orang, kita mengajar pelajar untuk menghargai orang, tapi kita tidak mengajar pelajar untuk menjatuh-jatuhkan orang. Okay? Sebab kalau kita menegur mungkin kalau untuk tujuan untuk gurauan tak apa, tapi kalau kita dalam keadaan serius, kita menegur orang tu secara di dalam halayak ramai, itu bukan tujuannya untuk menegur, itu tujuannya untuk memalukan orang tu. Jadi kalau kita malukan seorang, mungkin 1000 orang akan malukan kita di saat-saat ketika-ketika lain. Itulah bagi saya lah. So, kita letakkan diri kita dalam diri orang tu. Kalau kita buat orang tu macam tu, kalau diri kita kena macam mana? Saya selalu macam tu je. Kalau saya tak terkena, keturunan saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya akan terkena, itu je. Sebab saya tahu nanti anak-anak murid saya akan mengajar anak saya dan cucu-cucu saya juga. Kan? Jadi saya tak nak anak-anak saya, cucu-cucu saya dilayan sebegitu. Kan? Saya pun garang juga. Saya akui saya garang, saya akui saya strict. Tapi mungkin kadang-kadang saya terlepas juga. Saya terlepaskan, mungkin ada yang sakit hati, ada yang tak setuju. Tapi saya buat semana yang mampu lah. Tapi kalau boleh saya tak nak kita menjadi sebab untuk memalukan orang, itu je. Okay? Provokasi tu boleh, sesekali kita boleh guna. Ada tempat yang boleh kita guna provokasi dan kita kena pandai pilih situasi lah. Okay, kita kena pandai, jangan kita guna provoke untuk malu kita. Sesekali tu boleh lah, kalau macam nak saya melawak macam Izma kan, Izma menjawab, betul ke Izma? Percaya ke Izma? Saya pun kadang-kadang buat macam tu juga, tapi bukan tujuan untuk menjatuhkan dia, tapi lebih kepada untuk gurau-gurau. Aziz, boleh kita percaya tak Aziz apa Izma kata Aziz? Aziz pun senyum je. Senyum tu maknanya apa? Jadinya boleh, kita boleh, tapi kena ada cara dia lah kalau kita nak provoke orang kan. Alright. Okay. Tifa kata Izma tu pun macam tu. Macam apa tu Tifa? Okay. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya harap ilmu hari ini dapat something untuk you all trigger, untuk you all gunakan besok macam mana kita nak gali jawapan pelajar. Kita untuk menggali jawapan pelajar tu kita kena bagi hint, kita bagi soalan, kita provoke pun boleh, cara provoke. Lepas tu kita tanya kawan dia untuk tolong dia. Itu cara-cara dia lah untuk kita nak menggali jawapan daripada pelajar. Okay. Cuma yang saya kadang-kadang pelajar ni kadang confuse penyoalan dan penilaian. Penilaian di hujung. Okay, provoke ini untuk kita dapat idea pelajar. Probing ni dan penyoalan probing ni untuk mendapatkan idea pelajar. Sebab kadang-kadang budak-budak student saya confuse. Apa beza penyoalan dengan penilaian? Penyoalan ni adalah probing. Okay. Penilaian secara formatif dan somatif. Dah habis topik kita tanya, Okay. Alright, saya rasa itu saja untuk hari ini. Wan, Atifah tanya. Gapo? Dia tanya untuk esok
student yang kena present tu yang tak kena minggu lepas lah kan? Yes. Okay, fine. Alright, sukalah yang minggu lepas, yang dah kena sukalah minggu lepas. Tapi kena bantu kawan lain maknanya kena sama-sama bincang macam mana nak wujudkan soalan-soalan provoke bagi kawan-kawan awak atau discuss pandai nak dapat. Jangan orang yang mengajar tu je yang sampai tak menapis dah nak memikirkan. Orang lain kena bantulah. Okay? Right? Boleh? Okay. Alright, saya rasa itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa besok petang. Nanti saya susunkan masa So you all boleh praktis malam ni dengan besok pagi. Okay, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok. Terima kasih. Bye.